Lepas ni kalau nampak orang pakai baju tak tutup aurat, tuan, jangan tengok tu, tunduk pandangan menangis. Kesian kat dia. Sehelai rambut yang dia tunjukkan tu akan jadi detik hitam ke akhirat nanti. Allah firman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, maka akan dicampak masuklah api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, Allah akan bakar kulit mereka sehingga terbakar hangus kulit mereka, diganti kulit yang lain. Allah akan bakar lagi sampai hangus, diganti lagi kulit yang lain. Liyadhuqul azab, untuk dirasakan kepada mereka inilah azab yang dulu atas dunia yang kamu tak peduli sangat. Mungkin kita tak nampak hari ni. Kalau bukan kita, saya dan tuan-tuan semua nak selamatkan umat ni, siapa lagi? Kalau kita tak mau main bola, ramai orang nak main bola. Kalau kita tak mau menyanyi, ramai orang nak menyanyi. Kalau kita tak mau jadi pelakon, ramai orang nak jadi pelakon. Tapi kalau kita tak mau buat dakwah, siapa lagi nak buat dakwah? Kita umat da'i, setiap daripada kita bertanggungjawab atas agama ni. Agama ni kerja kita. Kalau handphone saya jatuh, saya bawa handphone, tiba-tiba handphone saya jatuh, pecah, retak, saya kata, ya Allah, handphone saya dah retak ni, ya Allah, handphone aku retak dah. Tuan-tuan, bila handphone kita retak, kita kata handphone aku dah retak. Tapi hari ni agama tengah retak. Siapa nak kata agama aku tengah retak ni? Aku kena buat sesuatu ni. Anak-anak muda tak solat, aku kena jumpa dan pegang tangan-tangan mereka. Anak-anak perempuan, anak-anak lelaki ada menzina, check in hotel malam-malam di saat kita nyenyak tidur. Kalau bukan kita bangun tahajud menangis untuk mereka, siapa lagi? Inilah maksud para Nabi dihantar. Nabi-Nabi, tuan-tuan, setiap para Nabi bila dah meninggal wafat, selesai dah mereka. Tapi Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam tak selesai sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat kesibukan Nabi bertambah. Orang pertama yang akan dibangkitkan nanti di mahsyar ialah Rasulullah. Ainal mahsyar? Sahabat tanya Rasulullah, ainal mahsyar? Nabi kata, mahsyar ialah bumi yang dikatakan kalla idza dukkatil ardu dakka. Ni dunia yang kita pijak sekarang ni, tuan-tuan, kita sedang lupa kita tengah pijak tanah mahsyar. Kita mati nanti ditanam dalam kubur, Allah Ta'ala akan ratakan dunia ni, Allah akan tumbuhkan kita macam benih-benih. Ketika tu Allah akan masuk semua roh dekat mana? Dalam sangkakala Israfil. Ketika Israfil akan tiup sangkakala yang kedua, roh akan berterbangan macam lebah-lebah mencari jasad-jasad mereka. Yang pertama akan bangun siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Nabi tengok bendera-bendera kemenangan, Nabi akan tanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, hari apa kan ni? Sayyidina Jibril kata, ya Rasulullah, hari ni hari kemenangan. Hari ni hari kemenangan. Dah, bukan tu maksud aku. Wahai Rasulullah, tidakkah kau melihat bendera-bendera kemenangan di depanmu? Ya Jibril, bukan itu maksudku. Ainal ummati, umatku mana? Benda pertama Nabi bangun daripada kubur, umatku mana? Siapa umat tu? Anak-anak kita. Siapa umat tu? Kita. Siapa umat tu? Yang terlalai, terleka daripada negeri akhirat ni. Nabi cukup risau. Sayyidatuna Aisyah kata apa? Nabi tidur, jantung Nabi bergoncang seperti mana cerit yang mendidih. Kalau cerit mendidih, Nabi tidur ke tak? Nabi tak tidur. Nabi tak pernah tidur. Nabi nak tidur tak boleh teringat kita semua. Pernah satu ketika Nabi SAW selesai salat malam, Sayyidatuna Aisyah datang. Sayyidatuna Aisyah tanya, ya, begitu ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Nabi angkat tangan, Allahumma ufir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah sebelum selepas. Sayyidatuna Aisyah dengar doa tu, dia bangun, dia seronok sangat, dia ketawa, dia melompat. Nabi tanya, wahai Aisyah, kamu seronok ke, suka ke dengan doa yang aku bacakan? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, siapa-siapa pun kalau dengar doa ni dibacakan khusus untuk mereka, pasti mereka suka. Ya Aisyah, hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Inilah doa yang aku duk baca untuk umat aku setiap kali lepas solat. Kita kadang-kadang lupa nak minta ampun untuk diri kita. Nabi tak pernah lupa kita. Dan para sahabat sambung kerja tu. Para sahabat sambung kerisauan. Hari ni kita duduk dalam setiap pengajian, kita duduk dalam kuliah-kuliah, kita hidupkan rumah kita dengan kecintaan agama, kecintaan pada Nabi dan para sahabat. Jangan pernah kita rasa dunia ni selesai dah bila kita dapat apa yang kita nak. Wallah, selagi tak mati, selagi itu tak selesai. Selagi tak masuk dalam syurga bersama Rasulullah, selagi itu tak selesai.
Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi orang akhirat. Nabi SAW ialah orang diuji dengan kematian. Saya nak tutup dengan satu hadis. Tadi tuan-tuan minta maaf, saya daripada Sungai Buloh hari ni, daripada pagi tadi kami ada daurah kitab Safinatun Nikah. Ini satu kitab yang sahabat saya tulis, Ustaz Ahmad Naufal. Tadi dia sekali bersama daurah kitab ni. Kitab ni berkenaan dengan rumah tangganya Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW bentuk rumah tangga Nabi dan para sahabat. Antara satu hadis yang suka nak kongsi dengan tuan-tuan dalam kitab ni, berkenaan dengan saya tutup ni insyaAllah. Bahaya daripada tadi nak tutup tak tutup ni. Biasa ceramah macam tu, dia susah nak lepas. Tuan-tuan, saya tak tahu balik ni macam mana. Nampak macam muda, memang muda lagi pun, muda sangat lagi, baru 33. Nabi Isa AS Allah angkat naik langit umur ni, dan takut naik tak turun-turun lah. Kita tak tahu bila kematian yang Allah nak bagi kepada kita. Nampak sihat, pergi dulu ramai lebih pada orang yang sakit dalam hospital. Sebab tu bolehlah saya kongsi sikit lagi lah. Saya nak baca satu hadis berkenaan dengan isteri Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi isteri ada 11 orang. Nabi ada isteri 11 orang. 2 wafat ketika Nabi hidup. Yang wafat ketika Nabi hidup, yang pertama nama dia Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, itu yang pertama. Kemudian yang kedua wafat ketika Nabi hidup, nama dia Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, dia Nabi sayang. Zainab meninggal muda. Umur Zainab 30 tahun, Zainab dah meninggal. Isteri Nabi yang digelar sebagai Ummul Masakin, inilah Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan 9 orang isteri Nabi yang lain melihat kewafatan Nabi SAW. 9 isteri Nabi 11 orang, 8 orang ditanam di Jannatul Baqi', 3 ditanam selain daripada Jannatul Baqi'. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah ditanam dekat Jannatul Ma'la Makkah. Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah ditanam dekat Awali Madinah. Dan Sayyidatuna Maimunah binti Harith ditanam dekat Nawariyah, perjalanan nak masuk ke kota Mekah. Tuan-tuan kalau pergi umrah, alert. Kalau mutawif tak pesan, buka Waze, tanya mutawif dekat dah ke Mekah. Kalau mutawif kata lebih kurang dalam 50 kilo, dah standby dah Waze. Buka Waze, tulis kat Waze tu Masjidil Haram. Tuan-tuan akan tengok dalam jalan tu dia akan lalu satu kawasan nama dia Nawariyah, ataupun Nawariyah tu. Tapi kita type bahasa Arab lah, tuan-tuan type Nawariyah. Tuan-tuan akan lalu satu kawasan Nawariyah ni, ada tol, bukan tol, ada security check. Jadi ada post immigration. Ada kadang-kadang dia tahan, kadang-kadang dia tak tahan. Sebelum daripada pos tu, dia ada satu benteng petak besar, tinggi lebih kurang tinggi ni, tinggi beam ni. Petak dah, satu petak. Dulu setiap kali lalu, saya tengok budak-budak Mekah duk conteng dinding tu. Dia conteng Allahu Akbar dengan spray unita. Tapi hari tu saya pergi yang terbaru, mereka dah cat cantik elok lah. Sebelum ni saya pernah beritahu dekat driver bas, banyak kali lah saya beritahu. Setiap driver bas saya akan beritahu, nanti sampai Nawariyah, sampai kubur dekat Sayyidatuna Maimunah, beritahu lah. Saya nak beritahu kat jemaah, nak kejut jemaah bangkit, bakat-bakat syahid tidur lah. Maka talbiah sampai tertidur semua, Allah labbaik Allahumma labbaik. Hilang lah kali mutawih pun hilang. Mutawih bangun-bangun banyak kali kat sini. Tapi hari ni pertama kali saya pun berhenti kat depan kubur. Dan sempat berhenti bagi salam dekat Sayyidatuna Maimunah, sempat hadiahkan Al-Fatihah, duduk bersama dengan sekejap dengan salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Orang Arab ni dia bak kubur ni cukup problem. Orang Arab. Sebab tu tuan-tuan masuk dalam Jannatul Baqi', kubur siapa kita tahu? Makam sahabat tu kan, siapa yang kita tahu, yang kita ada tanda? Tak ada kan, seorang ya, Sayyidina Uthman kat tengah-tengah tu. Sebab apa semua orang kubur tu? Bila kita buka kitab, baru ada dia punya mapping ni. Kat sebelah kanan ada kubur Sayyidatuna Fatimah dan Ahlul Bait. Atas tu ada kubur Maulana Zakaria Al-Kanhalawi. Tuan-tuan ada kitab apa nama? Tu Fadilat Amal kan. Fadilat Amal punya kitab tu penyusunnya Syekh Zakaria Al-Kanhalawi. Salah seorang dari keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia meninggal di mana? Di Madinah. Makam dia kat mana? Sebelah makam Fatimah tu Zahra. Tu makam Syekh Zakaria Al-Kanhalawi, Syekhul Hadis.
Tuan-tuan, bila kita masuk, bila kita tahu baru seronok ziarah. Kita tahu ni kubur siapa, kita tahu nak bagi salam pada siapa. Tuan-tuan, isteri Nabi 8 orang dalam Jannatul Baqi'.